petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata isu kali ini adalah langkah riwayat akhir kepada langkah Perikatan Nasional. Ada juga yang mengatakan ini adalah amaran terakhir kepada ahli parlimen UMNO yang mahu menyokong Perikatan Nasional. Ada juga yang kata ini adalah bukti bahwa langkah-langkah Perikatan Nasional tidak akan pernah menjadi lagi. Ini apabila kalau ahli parlimen UMNO terlibat lagi dalam langkah-langkah yang lain, terutamanya langkah Dubai, ia hanya kerja sia-sia. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkasi menyifatkan ia satu tindakan sia-sia jika ada ahli parlimen daripada parti itu terlibat dengan langkah menjatuhkan kerajaan perpaduan. Puan berkata, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mengingatkan bahawa perlembagaan parti telah dipindah pada 13 Januari lalu. Pasal 20.11 Perlembagaan UMNO menyebut, keahlian seorang ahli parlimen UMNO akan gugur secara automatik jika menyertai pakatan politik yang tidak dianggotai oleh UMNO dan akta anti lompat parti terpakai pada dirinya. Kerusi dimenanginya diisytiharkan kosong dan pilihan raya kecil PRK akan diadakan. Mereka diikat dengan SD, aku janji, yaitu wajib membayar 100 juta ringgit apabila terkena oleh akta anti lompat parti dan terkena pula pasal 20.11 Perlembagaan UMNO ini. Dengan kata yang lain, checkmate. Dengan kata yang lain, game over. Semua ahli parlimen UMNO yang cuba-cuba mahu menongkah arus, mahu melawan bos, melawan Zahid Hamidi yang cuba mahu menumbangkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini sudah checkmate. Mereka terperangkap kepada dua akta. Yang pertama, Perlembagaan UMNO. Yang kedua, akta lompat parti. Dan sudah tentunya yang ketiga ialah akur janji sebanyak 100 juta ringgit itu. Siapakah ahli parlimen UMNO yang sanggup membayar denda akur janji 100 juta ringgit itu? Itu bukan jumlah yang kecil. Itu satu jumlah yang sangat besar. Dan kalau mereka tiba-tiba mahu bayar 100 juta itu, pastilah lampu merah di LHDN akan menyala dengan segera. Berbunyi teruslah. Kerana dari mana mereka mendapatkan uang 100 juta ringgit yang begitu banyak itu? Pastilah LHDN paling suka hal tersebut. Karena mereka akan siasat. Dari mana uang itu? Adakah itu pernah diisytiharkan? Dan kalau tak diisytiharkan, maknanya lari daripada cukai. Dalam kenyataan sama, Puad juga turut memberi perumpamaan bahawa pisang tidak boleh berbuah dua kali. Cukuplah pengalaman pahit 10 ahli parlimen Barisan Nasional menandatangani SD lain selepas pilihan raya umum ke-15 PRU 15 pada waktu selepas pilihan raya lepas. Anda masih ingat peristiwa tersebut kan? Ada 10 ahli parlimen BN tiba-tiba menandatangani SD berlainan menyokong PN, tapi kantoi. Apa yang tak kantoinya tak jadi kerajaan kerana GPS dan GRS tidak menyokong Perikatan Nasional. Jadi kantoi habislah. Macam mana nak jadi kerajaan kalau Borneo menolak menyokong PN pada waktu itu? Kata Puad lagi, duri dalam daging mesti dihukum berat. Beberapa nama MP UMNO juga dikaitkan dengan langkah Dubai. UMNO tidak terlepas daripada gangguan skema politik. UMNO ingin dikucar-kacirkan, katanya lagi. Inilah yang perlu diingat oleh ahli UMNO. Makin lama dikucar-kacirkan oleh skema politik, tapi ada lagi yang tak sedar-sedar diri. Daripada terganggu oleh skema politik ini, lebih baik tumpu perhatian sepenuhnya. Kuatkan semula UMNO. Jangan pecah-pecah belahkan lagi. Tentulah musuh politik UMNO sedang gembira apabila ada sebilangan yang mula suka masih dipengaruhi oleh skema politik ini. Pada 30 Disember lepas, Timbalan Ketua Pengarah JKOM menedahkan ada komplot langkah Dubai.
Saudara-saudara sekalian, yang menariknya lagi kita dikejutkan dengan pengakuan Datuk Seri Sanusi Maknur mengesahkan wujud rancangan pembangkang menjatuhkan kerajaan mengikut proses dibenarkan perlembagaan. Tapi sampai ke hari ini belum ada ceritanya lagi. Tak tahulah sampai bulan jatuh ke riba mungkin barulah terjadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, ditulis oleh Norman Rezwan. Pas tiada tempat di bumi Borneo. Ada kata-kata, ada ura-ura, kononnya pas mau bertanding di bumi Borneo. Ada juga yang mengatakan bahwa pas konon mau melebarkan sayapnya ke bumi Borneo. Namun ini kenyataan yang ada kebenarannya, yang pasti disambut oleh rakyat Borneo dengan pelbagai reaksi. Pas tiada tempat di bumi Borneo. Kegairahan Perikatan Nasional PN memainkan propaganda kononnya ada cukup jumlah untuk menggugat kestabilan politik telah mendapat reaksi pelbagai pihak. Dari ketua-ketua parti hingga yang di Pertuan Agong menafikan raja-raja tidak terlibat. Raja-raja menafikan terlibat dalam percaturan politik negara. Penafian demi penafian, tetapi karena dunia media sosial menguasai pemikiran rakyat Malaysia, maka provokasi kerajaan tumbang itu sedikit sebanyak menggugat kestabilan politik dan mampu menjejaskan ekonomi. Kerana Perikatan Nasional menguasai pengundi Melayu sekitar 60% ketika ini, maka mereka semakin galak menggunakan segala ruang yang ada, memainkan isu agama dan perkauman. Ya, cara ini sangat efektif di Semenanjung tetapi tidak di bumi Borneo yang terkenal dengan sikap toleransi beragama. Disebabkan itu pas tiada tempat bertanding di PRN Sabah. Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR, Jeffrey Kitingan berkata, keputusan tersebut disebabkan sentimen di peringkat akar umbi. Perkara yang sama, proklamasi orang Melayu yang ditandatangani Presiden PAS di Semenanjung tidak terpakai di Sarawak. Daripada pemimpin-pemimpin tempatan hingga rakyat Sabah dan Sarawak menganggap kehadiran PAS boleh menggugat keharmonian di bumi Borneo. Anda lihat di ruangan komen rakyat Sabah mengulas kehadiran ahli jawatan kuasa PAS Pusat Insinyur Khairil Nizam Khairuddin di Convention PAS Sabah. Sebab itu, kekuatan PN hanyalah menguasai negeri majoriti 70 hingga 90% orang Melayu. Mereka boleh berbangga untuk kawasan tertentu, tetapi mereka tahu menguasai orang Melayu sahaja mustahil PN dapat menjadi kerajaan. PAS mula membeli jiwa pengundi bukan Melayu apabila 60% pengundi Melayu telah berjaya diwalaunkan mereka telah cuba lebih bertoleransi dengan kaum-kaum bukan Melayu. Walaupun ulama serta serba tahunya memberitahu hanya orang munafik menjaga hati orang kafir, tetapi kini pemimpin-pemimpin PAS tidak peduli lagi. Mereka perlu membeli jiwa orang bukan Islam yang melihat PAS sebagai parti yang resis. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin mengucapkan Merry Christmas yang sebelum ini dianggap haram dan Menteri Besar Kedah memberi cuti umum kepada negeri Kedah sempena Taipusam. Malangnya ia tidak memberi sebarang makna. PAS perlu ingat, ini zaman media sosial. Apa diucapkan di ceruk-ceruk kampung di Terengganu itu boleh didengar hingga ke Tawau. Sikap PAS itu dianggap hipokrit oleh rakyat Borneo kerana parti itu memperalatkan agama untuk tujuan politik. Ini yang sangat merungsingkan Perikatan Nasional kerana formula mereka hanya laku di kawasan Melayu tetapi bukan di kalangan bukan Melayu. Tanpa Sabah dan Sarawak, Perikatan Nasional sudah kehilangan 56 kerusi. Manakala kerusi bukan Melayu lain daripada DAP sebanyak 46 kerusi bukan Melayu serta Borneo sudah berjumlah 102 kerusi. Bermakna, PKR serta UMNO hanya perlu menang 15 kerusi sahaja untuk kemenangan simple majoriti. Tentu tidak mendatang masalah kerana kawasan Malay Urban mampu diraih parti-parti lain seperti PKR, UMNO dan Amanah.
Berbalik kepada isu dah cukup jumlah, kita ingin bertanya, dari celah mana mereka mendapat cukup sokongan tersebut sedangkan Borneo terang-terangan menolak kerjasama dengan PAS. Pesanan kepada penyokong-penyokong PN atau yang digelar Walaun, jangan mudah dikotak-katikkan pemikiran Anda. Jadilah jiwa yang merdeka, jangan jadi hamba. Merdekakan minda Anda agar tidak mudah diperbodohkan. Ditulis daripada Harapan Daily. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.